سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين. Dan hasil fadilah berjumuah dengan seorang imam dan seorang makmum. Paling kurang nak dapat fadilah kelebihan jumuah ni dua orang, makmum seorang atau imam seorang. Walaupun kita kata makmum tu betina sekalipun, dapat dah kelebihan jumuah. Dan demikian lagi hasil bagi makmum akan fadilah berjamaah serta imam pada lain daripada Jumaat, selama belum memberi salam imam salam yang pertama. Artinya bila kita mari lewat lah, kita sebagai makmum ni, bila kita mari lewat ni, kita takbir sudah pak turun duduk tak beri salam, maka ketika tu kita dapat dah kelebihan jemaah. Tapi dapat pun dia tak sama dengan orang dapat pada awal-awal. Balik dapat tu dapat mata dah tu. Abang kita dah tak email belum wisalah, boleh jemaah. Goyah dia ni. Dan jikalau tiada ia makmum tu duduk sertanya serta tu email sekali pun, boleh juga. Ya mari tak ada duduk, Allahu Akbar, Assalamualaikum, kita dah duduk dah lagi, boleh dah kelebihan jemaah. Boleh dah. Maka jika menyertai takbir makmum, maksud menyertai ini sekali, jatuh sekali, dengan salam ta'imi. Jadi ta'imi as-salah kita Allah, jadi bermolek. As-salah Allah, kita Allah je buat as-salah. Itu boleh tak kelebihan jemaah. Masalah ni maka padanya khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Ini khilaf. Ini khilaf antara dua syekh ni. Khilaf ke mana? Kita bacakan satu khilaf dulu ni. Ada pen nanti tagi. Mengikut pendapat Syekh Ramli itu terjadi semayanya itu keseorangan diri juga. Syekh Ramli kata semaya kita sana jadi sore, tak ada jemaah. Pasal kita gitu daripada betul lah dia salah kita takbir. Syekh Ramli kata hak tu tak dapat jemaah, tidak hasil dan tidak dapat berjamaah. Ni Syekh Ramli. Bila berlaku soal jawab ni, apakah hukum takbir sekali dengan salat ta'imi? Adakah dapat fadilah jemaah? Fihi khilafun baina Ar-Ramli wa Ibn Hajarin. Sini khilaf ni. Dan pendapat Syekh Ibn Hajar pula terjadi semaya nyo itu berjemaah. Ibn Hajar kata boleh pada jemaah tu, kerana bahawasanya syarat bagi mahasiswa berjemaah di sisi nyonya Ibn Hajar tu ialah mendapat takbiratul ihram sebelum daripada selesai salam imamnya. Mana kita betul lah pun tak apa, muka salah tak sudah lagi, kong tak kata lagi. Kalau kong dah boleh lah. Itu Ibn Hajar. Yakni sebelum daripada bertutur dengan mim alaikum. Lepas tu nak lebar lagi buka dalam kitab Tuhfah, Darul Kutub dan Nihayah Martabah Taufiqiyah. Aku pergi buka tak sama tu lah. Pergi buka tengok situ. Maka jelas lagi lah, cuma kita tak ada sebut ibarat di sini. Dibuka tengok sana. Klik ke humi ke satu sikit sana. Kita tak baca lagi. Telah bersalahan para fuqaha.
pada qadar yang dapat dengan dia fadilat jemaah. Maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Hanabilah dan yang sahih di sisi ulama Syafi'i, iaitulah perkataan Ibnu Yunus dan Ibnu Rushdin daripada Maliki, jumhur juga nak kira mari ni. Didapatkan fadilat jemaah itu dengan beristirak, artinya berkongsi makmum serta imamnya pada satu juzuk daripada solat. Mana kita boleh sikit tak apa dah. Dia sikit, istirak sikit tak apa dah. Walau pada duduk yang akhir sebelum salih sekalipun, tak apa dah. Kerana bahawasanya ia mendapatkan satu juzuk daripada salah. Maka samalah dengan bagai yang jikalau mendapatkan rakaat. Dan kerana bahawasanya mereka yang mendapat akhir sewaktu, maka sungguhnya ia sudah mendapatkan dia akan sewaktu tu. Kita dah hujung pun supaya kita dah semaya dah. Dah jemaah. Dan kerana bahawasanya jikalau tidak mendapat fadilat berjemaah, fadilat jamaah dengan demikian itu, nescaya tertegah daripada mengikut. Mana kita nak turut tak boleh. Kalau tak boleh tak. Kerana bahawasanya adalah ketika itu menambahkan dengan tidak faedah. Kalau tak boleh ikut. Jadi batal lah. Ini tak boleh ikut. Tetapi pahalanya itu kurang daripada pahala mereka yang dapat jemaah dari awalnya. Itu kena ingatlah, jemaah kita dari awal dengan dari hujung ni, ia tak sama. Dapat tu dapat semata. Balik awal tu kita dapat sepenuh. Balik hujung kita dapat tak sepenuh. Dan muqabil sahih di si ulama Syafi'i. Ini muqabil sahih. Dan iaitu juga perkataan Khalil pada ulama Maliki ni. Dan Daddi ni Maliki juga. Ibnul Hajib Maliki belakang ni daripada Malikiyah. Tidak didapatkan fadilat jamaah mereka dengan mendapatkan rakaat yang sempurna. Oh, ni kira rakaat terus dah. Kalau tak ada satu rakaat, tak ada. Tak ada fadilat. Ya kena, kalau kita tengok sini supaya jemaah dah. Inilah pendapat muqabil sahih. Kerana solat itu ialah semuanya rakaat yang diulangikan. Sebab 3 rakaat, kita ulang kali 3, 4 rakaat, 4 kali ulang. Dan disyaratkan, marajik itu kita tak baca lah. Intaha ke apa tu, dia mau tengok sendiri lah, intaha tu. Dan disyaratkan bagi hasil fadilat jemaah itu niat iktidak daripada makmum. Iktidak di mana mengikutlah, kita jadi makmum, kita niat turut terimeh. Supaya dapat fadilat jemaah. Dan ini adalah dengan ittifaq fuqaha. Adapun niat imam akan imamah, akan jadi ta'imih. Itu maka padanya khilaf antara fuqaha. Maka tak sebutlah sini tu, kita tengok lain pula lah. Kita kira sana. Hukum berjemaah pada solat Jumaat. Yang kita dah bahas kata hukum tu sunat muakkadah. Ada ulama mengatakan fardu ain, ada ulama mengatakan fardu kifayah, macam-macam hukum dak. Hak tu semaya 5 waktu. Ingat situ ya. Adapun berjemaah pada semaya Jumaat, seminggu sekali. Maka fardu ain, jawab adapun lah tu. Nama kau tu jawab adapun, khabar lah tu. Maka tidak hasil ia Jumaat kurang daripada serakaat. Jadi jemaah kita semaya jemaah tu, kalau kita pergi tak ada satu rakaat dengan ta'imih jemaah, tak dapat rakaat tu. Misal kalau kita mari jemaah lewat, kita mari ta'imih duduk baca tahiyat dah, kita takbir belakang, maka semaya tu kita wajib niat jemaah. Bila kita tambah lepas ta'imih risalah, kita kena buat semaya zuhur, buat 4 dah. Dah kena erti. Tak boleh kita nak semaya buat Jumaat 2. Jadi kita niat Jumaat, tu dia panggil niat Jumaat semaya zuhur. Satu masalah fiqh dalam mazhab kita. Maknanya kalau kita mari dia ta'imih tu rakaat yang kedua, ta'imih tak ada rakaat, ataupun ta'imih duduk dalam rakaat, kita dengan ta'imih, maka dibilangkan Jumaat tu sah bagi kita. Selepas salat ta'imih, kita akan tambah sah lagi. Ingat balik.
Tengok molek. Sebab apa? Sebab syarat jemaah paling kurang 1 rakaat lebat jemaah. Syarat gitu. InsyaAllah ke siapa lebat jemaah depan dia akan sebut pula dah. Di antara syarat sah jemaah tu kena berjamaah akan sebut depan tu. Aku satu disebut oleh kitab Mausu'ah jilid 271-7 tu muka surat. Adapun berjemaah dengan nisbah bagi solat jemaah, maka iaitu syarat pada sahnya dengan ittifaq para fuqaha. Tak ada khilaf dak tu. Semua kata syarat sah. Artinya kalau kita tak jemaah tak sah. Sembahyang jemaah tu masing-masing buat. Aku mung demo tak sah aku tu. Tapi dia kata apalah. Syarat jemaah ni adalah bab dia tu. Syarat pada 1 rakaat sahaja. Rakaat yang kedua tak syarat. Jemaah 40 orang disyarat berjemaah pada 1 rakaat jua. Ada pun rakaat yang kedua kalau kita nak mufarakah pun hukum boleh, tak apa. Tapi tak ada ke buat tu, ada mah hukum lagu tu. Dia tak syarat 2. Dia bukan syarat 2 rakaat dak jemaah ni, syarat sah ya. Nak jemaah. Akan hafalah bab dia insya-Allah tak siapa lagi bab dia tu. Niat mengikut imam. Dan wajib atas makmum meniat. Baca meniat gitu bukan munyatu dak tu. Meniat macam Jawi gitu ya. Dan wajib atas makmum meniat mengikut imamnya. Imam bagi makmum tu lah. Semaya apa ni? Semaya Jumaat. Kalau kita semaya Jumaat pun sama juga. Kalau kita tak niat jadi semaya sore, apa kalau turut tak imam, tak sah tu. Kena beringat molek. Kita semaya belakang tu imam, kita tak niat Jumaat, lepas tu turut tak imam. Aleh. Melaka semaya kita betul dengan dia tak apa. Tidak batal macam kita dah. Sebab wajib niat ni. Maka jika tidak ia makmum niat, saja jadilah semayanya seorang diri. Seorang. Malaikat pada semaya yang disyaratkan berjemaah padanya. Semaya apa hati? Atas tadi. Seperti Jumaat. Itu tak sah tu. Bukan kata seorang diri tak sah semaya tu. Apa syarat? Apa? Syarat sah dia panggil. Maka tidak sah semayanya. Semaya seorang. Apa Jumaat ni? Maka wajib niat mengikut imam pada yang lain daripada Jumaat itu. Maka wajib niat mengikut imam pada yang lain. Ini pada semaya yang lain pada Jumaat tu. Bukan syarat bagi sah. Adapun kalau Jumaat, wajib niat itu syarat bagi sah. Tidak situ. Kalau Jumaat. Semaya 5 waktu tak ada syarat bagi sah ke wajib niat. Dah bukan. Cuma kalau kita tak niat tu, kita semaya seorang diri tu. Bahkan ia syarat bagi mengikut. Bahkan ia niat mengikut email lah. Syarat bagi mengikut. Sebab kita nak turut dia, kena niat lah kata. Mana kalau kita turut email dengan tak niat, tak boleh. Tak boleh. Email rokok kita rokok, email sujud kita sujud. Niat turut, apa ni kita turut dia, tapi tak ada kosak niat. Kata kita nak turut, tak boleh. Itu tak boleh. Tak kena waktu tu. Ambil sikit kedua di bawah. Telah ittifaq para fuqaha atas bahawasanya niat makmum akan mengikut dengan imamnya itu adalah syarat bagi sah iqtida, yakni syarat bagi sah mengikut imam. Bukan syarat sah semaya. Ni 5 waktu ni bukan jemaah. Kerana mutabaah itu mutabah tak kena kita turut tak imam. Amalan yang berkandak kepada niat. Kalau tak niat tak boleh nak mutaba'ah orang ni. Dan yang diiktibarkan pada niat itu amalan hati yang lazim bagi kandak. Kandak nak buat gapo, hati tu kandak nak buat tu. Dan disunatkan berlafaz dengan dia di sisi fuqaha Hanafi dan Syafi'i. Berlafaz dengan gapo?
dengan niat mengikut takbir. Sebab tu masa kita usolli tu kan, usolli fardhu zuhri 4 rakaatin ma'muman ataupun muqtadiyan ataupun iktidaan bil imam. Kata gilah. Atau panggil niat tu sunat berlafaz tu. Bagi fuqaha Hanafi dan juga Syafi'i kita ni. Dan ialah satu perkataan bagi fuqaha Hanabilah. Kenapa? Dikiaskan di atas haji. Dalam bab berlafaz ni. Bahkan menyebut satu jemaah bahawa berlafaz dengan niat itu adalah bid'atun. Ada pendapat mengatakan bid'ah. Jadi masalah ni khilaf di antara fuqaha. Lah, apakah mana pun. Kalau kita dakwa kita sebagai mazhab Syafi'i, maka kita bawalah pendapat mazhab kita Syafi'i. Kalau kita sebagai mengaku kita mazhabnya mengatakan bid'ah, lah bid'ah tak ada apa tu. Masalah khilafiyah. Kenapa boleh kata bid'ah? Kerana bahawasa tidak waris daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak waris daripada seorang daripada sahabat dan tabi'in. Tak ada waris. Hak sahabat tak ada, hak tabi'in pun tak ada tu. Ini pendapat dia bonding. Pendapat kata boleh tu, ya kiyah atas masalah hadis Nabi tu. Haji tu. Nah, dah kiyah juga atas masalah bab puasa. Izan asumu tu kiyah atas tu dah dia panggil. Dalam bab haji nawaitul hajj wal umrata, Nabi kata. Maka ada tempat sanarai belaka tu. Itu satu perbahasan yang tajuk suku lah kita kata dah. At-talaffuzu bin niyati satu tajuk suku. Dan disyaratkan pada niat mengikut itu bahawa ada ia disertai dengan takbiratul ihram ataupun terdulu di atasnya atas takbir. Niat dulu boleh, tetapi dengan syarat bahawa tidak bercerai antaranya dan antara takbir, antara niat mengikut itulah, antara takbir itu oleh fasil yang ajnabi. Oleh kerana demikian itu maka tak sah niat mengikut di tengah-tengah semaya. Hak ni dalam pendapat bukan kita ni. Ada bukan kita ni. Kita niat tengah semaya tak apa. Sebab tu depan kita royak tu kan. Hal keadaannya keseorangan ini hukum di sisi pendapat jumhur fuqaha. Siapa dia jumhur? Hanafi, Maliki dan satu riwayat fuqaha Hambali. Adapun mazhab kita niat tengah-tengah tak apa. Mula-mula semaya tak ada niat lagi, turut takbir, lepas tu siapa aku tengah niat boleh, nak niat kau hana ikut. Kata fuqaha Syafi'iyah, dan ialah satu riwayat bagi Hanabilah, harus bagi orang yang bertakbiratul ihram berkeseorangan itu bahawa dijadikan dirinya itu makmum. Apa makna? Mula-mula takbir sore ya, boleh satu rakaat turut demo hati, boleh tengah jalan dah. Kita apa? Kita sakut tengah jalan dah. Mula-mula kita pergi motor kita apa punya dadak sakut demo mati gila ya apa. Cak ya boleh. Hati panggil apa? Mazhab kita ni boleh kita nak pergi sakut di tengah-tengah semaya dengan takbir boleh hukumnya. Dengan bawa hati jemaah. Ni taswi masalah atas tu. Mula-mula dia semaya sore. Bawa boleh satu rakaat 4 tu bermulai ada mari 2-3 orang nak jemaah tepi kita. Kita pun pakai niat mengikut dia selalu. Tapi kalau dia semaya tu bila rakaat kita sudah cukup dah, kita mufarakah lah. Kalau kita tak nak mufarakah, boleh juga satu cara kita tunggu wisalah sekali. Apa tu dah? Nama kita 4 dah, dia baru 3, dia 4 kita dah 5. Dah habis dah ada apa dah tu. Tak turut dia. Talih tu kita dua cara. Satu mufarakah, yang kedua kita nak tunggu wisalah. Boleh? Maka berniat masuk serta mereka itu dengan hatinya di dalam solat mereka itu. Sama ada pada awal solat ataupun sudah bersolat satu rakaat, tak kira, ataupun lebih daripadanya. Itu dibuka dalam kitab Nihayah lah. Dan hal lebih lagi tu insya-Allah dia membaca sendiri dia pendapat fuqaha Hanafi tu, Hanafi apa semua tu. Hak atas tadi tak habis lagi. Maka jika mengikut ia makmum dengan ketiadaan niat qudwah. Qudwah tu mengikutlah. Dia turut takbir tapi tak niat. Takbir rakaat dia rakaat, takbir sujud dia sujud, takbir tidak dia tidak, tapi tak ada niat.
ataupun sok akan niatnya. Niat kata niat, niat kata niat, mana lagu tu? Apa kena hukum? Batas semayanya, jawab jika batas semaya. Jadi kesimpulannya, kalau kita turut terimeh, hati kita tak niat, hukum batas semaya. Tu. Kalau semaya kita tu muafakat dengan terimeh, tak ada turut dia, kita bermulai kita rokok, ya rokok. Tak ada apa tu. Tu tak apa. Jika panjang menanti, ni kait pada kata bata ni. Kata bata ni. Jika panjang menanti akan ime pada sesuatu perbuatan. Hidup tunggu tak ime terlalu lama berdoa. Padahal tempat kita tak ada nak tunggu apa kali. Tu batas maya tu. Sebab kita turut tak niat nah. Jadi tak boleh masalah kita nak niat. Kita nak turut ni kita kena niat baru tak apa. Dan jika meniat makmum akan mengikut imam pada tengah semaya. Boleh tak tu? Sah serta makruh. Makruh tu hal lain. Nak kata sah. Supaya tadilah kalau kita duduk semaya sore bermolek tiba-tiba jemaah tu mari buat tepi kita turut dia. Boleh. Anda ini tengah-tengah duduk semaya. Maknanya kita semaya sekali dengan dia. Dia rakaat, kita rakaat, dia sujud, kita sujud, baru boleh 2 rakaat, kita boleh 2. Niat turut je hati. Mana kita baru jadi makmum. Hukumnya sah serta makruh. Pahala boleh tak fadilat? Dan tidak hasil baginya fadilat berjamaah. Pasal apa? Pasal apa tak turut dihumi-humi tadi? Duk main kat mana? Hidup sekali dah. Hidup sekali dah. Ni kita tengah-tengah. Dan tidak wajib imam meniatkan imam. Tadi kita dah bahas nasbah bagi makmum. Nasbah orang jadi terimam ni, ia tak mesti niat jadi terimam. Dia tak niat tak apa. Dia mana turut, dia turut pergi. Pada sah diikutkan dengan dia. Pada semaya yang lain daripada jemaah. Jadi kalau kita kata semaya jemaah, hukum wajib niat. Imam wajib, makmum pun wajib. Ingat dah. Niat tak imam. Dah tak imam niat tak imam. Nama makmum niat tak imam pula selerak situ. Jangan keliru lah. Tak imam ni sembahyang jemaah. Tak imam wajib niat tak imam. Makmum wajib niat makmum. Tapi kalau sembahyang hak biasa 5 waktu, makmum sebelah hak wajib niat. Balik tak imam tak wajib. Cuma tak imam kalau dia niat, dia dapat fadilat jemaah. Kalau dia tak niat, dia tak dapat kelebihan jemaah. Hak tak imam. Makmum dapat hantar. Dapat syarat dan niat tadi. Itu lain daripada jemaah, bahkan sunat juga. Jadi kalau kita semaya asar lagi kat usalli fardhu asri, Allahu akbar. Kita tak ada niat jadi tak imam. Ada apa turut kita 2 3 4 orang belakang turut pergi. Jadi kita tak dapat fadilat. Sah ikut peri kita. Dan jika tidak ia niat imam, jadi semayanya seorang diri. Jadi kita tak jemaah. Habalik makmum jemaah dengan kita. Dan tidak hasil baginya fadilat berjamaah. Tak boleh apa kita. Hukum tak. Padahal biasanya kalau orang semaya je bawa tak imam, jadi niat semata dah tak imam tu. Dia dah jadi apa? Dan jika diniatkan imam pada tengah semayanya, jadi mula-mula tak ada niat dah. Semaya sore boleh 2 rakaat 4. Niat jadi tak imam. Kosaklah hati kata jadi tak imam. Tengah-tengah semaya. Hasil baginya fadilat berjemaah pada ketika niat itu. Boleh sekat tu. Hak awal tak boleh. Boleh setakat niat saat ni. Lepas terus sampai sudah semaya. Tiada yang dahulunya. Hak dulu tak boleh. Hak dulu tak boleh. Dan tiada makruh. Dia tak serupa masalah makmum tadi. Makmum tadi makruh. Tapi takmim tak makruh. Bersalahan makmum. Seperti yang telah terdahulu sebutnya. Ada kata sah serta makruh tadi. Itu makmum.
Taimeh tak makruh taimeh. Dah gini ya ada apa. Cuma fadilat tu tak dapat penuh lah. Boleh. Sekerak sakat niat tu lah, sakat niat tu. Wajib niat imam pada Jumaat. Saat ni pun dah hurai dah, cuma dalam kitab tu baru siapa. Adapun pada semaya Jumaat, maka wajib atas imam meniatkan imam serta takbiratil ihram. Geti serta wajib niat imam di dalam juzuk takbir. Jangan belum, jangan lepas. Waktu takbir Allah dalam tu kena ada dah tu niat takbir. Ya syarat kena dalam takbir. Kita makmum pun sama juga. Kita yang jadi makmum pun kalau sembahyang Jumaat, niat jadi makmum mesti dalam juzuk takbir, dalam Allahu Akbar. Hak Jumaat ni. Ada pun hak lain tak ada payah dah. Hak bukan Jumaat. Maka jika ditinggalkan niat imam serta takbirnya, makna sekali dengan takbir tu kita tidak niat jadi imam, tiada sah Jumaatnya sama ada ia daripada 40 ataupun lebih atasnya. Ini tak kira 40 bomolek ke 41 kah, tak sah Jumaatnya, tak sah Jumaat sana. Itu kena pandai dah weh. Dah. Makmum pun kena reti bab ni. Taimeh tu kita kata boleh dia pandai dah. Itu makmum kampung biasa hendak sembahyang Jumaat tu. Kalau tu baik semata semaya apa biasa tak reti cara niat ke apa tu, letih sikit. Dia kena reti, dia kena reti bab ni. Sebab kalau tak kena cara pak selerak dah, tak jadi dah. Sikit sangat dah. Sifat-sifat imam. Maksud sifat-sifat imam ni orang yang nak jadi takimam. Orang jenis mana yang jadi takimam ni? Maka kita tengok sini. Kita baca sikit sebagai nota kaki dulu. Menjadi imam semaya itu diiktibarkan sebaik-baik amalan yang memerintahkan dia oleh sebaik-baik manusia. Yang mempunyai sifat yang fadilah, sifat yang lebih daripada ilmu pengetahuan. Nak gitu, bukan mengetahuan, nak for. Ilmu pengetahuan, tukar jadi for kita. Ilmu pengetahuan. Nak orang berilmu pengetahuan kena pandai. Dan baca dan adalah dan sebagainya. Dan tidak ditasawurkan, tidak ditergamakan, tidak diterupakan solat jemaah itu malaikat dengan dia. Dan solat jemaah itu setengah daripada syiar Islam dan juga setengah pada sunat muakkadah, baca sunat itu yang menyerupai perkara yang wajib, seakan-akan wajib lah kita kata. Di sisi kebanyakan fuqaha pertimbangan hukum sebut lepas maghrib. Bahkan telah musarah setengah ulama dia kata wajib pula. Itu kita bahas dah hukum tadi dah. Dan telah musarah oleh jumhurul fuqaha, di antara mereka itu ialah ulama Hanafi dan sebahagian daripada ulama Maliki, dan juga satu riwayat daripada mazhab Imam Ahmad dengan bahawasanya imamah itu afdal daripada azan dan qomat. Orang jadi takimam ni, ni mazhab demo ni, kita tak masuk. Orang jadi takimam lebih daripada boy dan qomat. Jadi takimam. Kita kalau dulu. Kerana muwazabah Nabi, mana mengekali Nabi di atas takmir semaya, dan para khulafa ar-rasyidin di atasnya. Oleh demikian menyuruh oleh Nabi bahawa diimamikan dengan dia oleh yang sealim-alim manusia. Takmir itu kena ambil hak pandai-pandai sikit. Ya kira tabik bab alim ni bukan alim seluruh ilmu dah. Alim lebat semaya. Walau tak reti bab puasa. Ya alim bab semaya, dia reti sungguh bab semaya. Dan yang paling pandai bacaan daripada mereka itu, seperti hadis yang diriwayat pada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya bahawa Rasulullah bersabda, "Idza kanu salasatan falyummahum ahaduhum wa ahaqquhum aqra'uhum." Apabila ada mereka itu 3 orang, maka hendak diimamikan mereka oleh seorang pada mereka, dan yang paling berhak dengan imam itu ialah yang qari daripada mereka. Aqra'uhum.
Turun bawah sikit dah. 3 baris belum nak habis. Jelas tu kita tinggal lakau sikit. Dan pada perkataan yang lain pula. Jadi pendapat tadi mengatakan jadi email lebih daripada bay dan qamat. Pada perkataan yang lain pula mengatakan bahawa azan itu terlebih afdal daripada imamah. Bay ni nampak juga wajah bay lebih pada dari email ni. Sebab orang email sekadar dalam masjid tu ya. Tapi kalau orang bay ni, orang tak mari pun dengar. Apa tak? Lama-lama lagi speaker nama tarik ke atas di kapung. Kau benda bubuh speaker juga tu tak. Dengar belakang. Mari tak mari tu hal lain. Nampak wajah yang kedua ni. Muazzin dah. Lebih afdal daripada jadi imam. Sebab imam sekadar dalam masjid je. Kalau zuhur 10 orang, 10 orang. Tapi kalau zuhur dengan belakang ketina pun dengar rumah. Luah lagi. Dan iaitu ni, pendapat yang kedua ni, perkataan sebahagian ulama Maliki dan mazhab kita Syafi'i dan satu riwayat pada mazhab Imam Ahmad. Jadi kita ambil pendapat mazhab kita. Hak lain tu terlupa tak apa. Masalah mana lebih di antara bay dan jadi imam, maka menurut pendapat fuqaha kita azan lebih daripada imamah. Boleh? Ada situ. Walaupun wajah Muzaklim mengatakan lebih, tak ada apa lah hak dia. Mati dan sah mengikut orang yang merdeka akan sahaya. Dan ni tak ada dah kita baca ambil hukum gitu ya. Nah, bahasa hamba tu sudah hilang di muka dunia dan tak mustahil lah dia akan kembali semula. Tak. Tapi hukum tetap ada kekal situ. Orang merdeka boleh turut akan sahaya, boleh. Jadi sahaya tu bukan manik dak lah. Bukan manik pada sah semaya mengikut dia tak. Dan yang bali atas pada kata yang merdeka lah kalau zaman ibarat tu. Sah mengikut orang yang bali akan kanak-kanak yang mumayyiz. Jadi kanak dia dua, kanak yang tidak tamyiz. Hak tu tak sah. Depan waridah ibarat tu. Kalau tak wari pun kita tidak dah. Ada pun yang belum lagi mumayyiz, maka tidak sah mengikut akan dia. Jadi akan kanak-kanak yang belum lagi mumayyiz. Sebab tak tahu gapo semaya. Kamu budak umur 2 tahun mana boleh turut. Kita dah bahas bab sah. Kita tidak bahas lagi bab lebih tak lebih. Apa dah? Ni bab sah ikut. Situ. Kita tengok bawah sikit. Qauluhu dan sah ila akhirih. Dan sah mengikut akan orang yang tak wajib mengqadhakan semaya. Siapa dia orang tak wajib qadha semaya? Seperti perempuan mustahadah. Ni sama-sama dia. Kita orang jantan nak turut mula tak boleh dah ni. Sama orang tina. Tu sah tu. Sah mengikut orang tak wajib qadha. Seperti perempuan mustahadah yang lain pada mutahayyirah. Ni kena cari bahasa yang suku lah. Dalam masalah bahir mustahadah mutahayyirah tu lagu mana. Pembahasan yang panjang. Dan orang yang tayamum yang tak wajib qadha semaya. Boleh ikut tak? Boleh. Orang yang menyapuh moza tu khufai ni. Orang tu semaya sapuh khuf, boleh ikut tak? Boleh. Dan orang yang berbaring, orang tidur berbaring. Dan orang yang semaya meletar, tidur meletar. Pak kita nak semaya tu kita berdiri. Boleh tak? Boleh. Dan jika dengan isyarat sekalipun, boleh juga ikut pun. Mana email tu tidur, boleh kita turut. Tapi nak tahu cara-cara dia lah. Dan kanak-kanak dan jikalau ia sahaya sekalipun sah mengikutkan dia oleh yang kamil, yang sempurna, yang merdeka. Subuh atas tadi ya. Dan yang orang salisil bauli. Salisil bauli ni kalau kita kecek mudah orang dedah kecing lah. Kecing dedah tu baik tak beradu lah. Bakabas titik, bakabas titik. Dedah tu panggil dedah. Salisul bauli. Ta'imeh tu. Boleh kita ikut. Dan salisul mazi, hak tu bi air mazi, najis belaka tu. Dan salisul angin, hak tu bi angin ceh bocor ketuk, yakni kentut macam gitulah, ketuk itulah. Sah mengikut akan dia oleh yang salim. Salim tu mana orang yang selamat, orang tak ada penyakit dedah ke apa, boleh. Kita kira mari dia duduk dengan najis, yalah najis tapi dimaafkan.
maka boleh kita ikut. Dan orang istinja dengan batu sah mengikutkan dia akan orang istinja tu boleh istinja dengan air. Sayang kita tu berak sapuh dengan batu ya. Maka kita sembahyang di belakang dia. Sah tak? Sah? Boleh. Sebab apa? Sembahyang dia tidak yang adas mula dah, dia sah dah. Demikian nak mengingkar lagi. Demikian lagi mengikut akan orang menutup aurah akan orang yang telanjang. Mana makmum tu menutup aurah, imam telanjang. Jangan tengoklah. Dah, sah ikut dah. Imam telanjang, makmum ada baju sarung baju dah, boleh. Dan mengikut orang yang sahih akan orang yang luka yang mengalir darah. Orang sahih ni orang yang sihat, tak ada luka gapo lah. Boleh turut. Dan mengikut orang yang suci akan orang yang ada pada kain yang najis, tapi najis yang dimaaf daripadanya. Adapun kalau najis tak maaf nak turut tak boleh pasal semaya dia batal. Dan apa ni? Ada pun perempuan mutahayyirah, maka tidak mengikut akan dia oleh yang lain. Yang mutahayyirah. Hak tadi yang lain daripada mutahayyirah hak atas tu, jangan keliru tu. Nah. Dan jika yang lainnya itu mutahayyirah sekalipun, sama-sama mutahayyirah, tak boleh. Kerana dibina atas wajib qada semaya. Dan pada kaum muktamad tak wajib mengqadakan dia akan semaya adalah atasnya. Pergi ke mati. Mati atas. Dan tidak sah mengikut laki-laki akan perempuan. Maksudnya imam betina makmum jatuh. Dalam pendapat Pak Muzhak semua tak boleh. Mana kalau ada juga ni ajaran yang tak betul dengan syariah panggil. Imam betina makmum laki-laki. Selera ah. Makmum ramai imam sore. Selera hati tu. Tak ada sudah semaya selera hati tu. Dan laki-laki akan khunsa. Makmum laki-laki imam khunsa. Khunsa ni man lahu alatan. Manusia yang Tuhan jadi itu dia ada dua alat. Satu farak dan zakat. Punggung saya lagi tiga lagi orang bagi. Maka dia panggil khunsa. Khunsa ni kita nak hukum kata jatuh pun tak boleh, nak hukum kata betina tak boleh. Sebab dia dua-dua. Khunsa ni dia bahabat suku dia ni, dia lamba. Kalau dia pakai tina tak atas, pakai atas tak atas, semaya dia. Kalau pakai dua-dua atas. Dan khunsa akan perempuan. Tu imam perempuan, laki-laki tu makmum khunsa, tak boleh tak? Dan khunsa akan khunsa. Semua tak boleh. Kita tunggu sikit ke satu di bawah. Di antara syarat imamah itu ialah keadaan lelaki. Di antara imamah ni panggil apa? Dalam bahasa dia panggil az-zukurah. Keadaan lelaki itu terjemah pada az-zukurah. Okey, zakarun tu lelaki. Keadaan lelaki, keadaan seorang itu orang jatuh. Bubuh katalah orang jatuh hak baru. Dia buat tina belakang dah sah tak imam. Sebab az-zukurah pada asal. Itu apakah hukum masalah ponde yang tukar parak jadi imam semaya. Sebab dia hafiz kan, dia Quran sedap. Sorok sedap apa sedap belaka tapi nya gitu tukar kerak barang. Ataupun tak tukar tak apa. Pakai baju kurung semaya. Sah. Dia jatuh dah, jatuh. Kalau dia kerak dah pun yang dia buat kerak masuk sayakam siap dah jadi tina pun dia jatuh situ pasal jatuh dia. Nah dia jatuh pun jatuh. Maknanya kalau tak imam sah. Sah kita ikut. Pakai kanuh maya tak apa. Dia jatuh bukan tina, tak apa tu masalah dia. Nah, keadaan lelaki, yakni disyarat bagi imamah laki-laki itu bahawa ada imam lelaki. Maka tak sah imamah perempuan bagi lelaki. Tak boleh.
Maknanya tina di takmir laki-laki jadi makmum tak sah. Ini hukum diittifaqkan atasnya di antara fuqaha. Karena bagai yang warid pada hadis bahawa baginda Rasulullah bersabda, ya akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Hendaklah kamu takhirkan mereka itu daripada sekira tempat yang ditakhirkan mereka oleh Allah Taala. Bermula suruh dengan ditakhirkan mereka itu ialah dilarangkan daripada bersolat di sebelah belakang mereka atau murak dia. Makna kita nak sembahyang di belakang takmir hatina hukum tak boleh. Walaupun dia alim, walaupun dia pandai, walaupun dia tu bijak nak segi, maka tak boleh lebat sembahyang. Orang lain tak apa, buat baik tak ada. Dan pula kerana hadis riwayat Jabir, la ta'ummanna imra'atun rajulan, tidak menjadi imam oleh perempuan akan lelaki. Jangan menjadi imam lah oleh perempuan akan lelaki. Maksud tak boleh jadi. Dan kerana bahawasanya pada imamah perempuan bagi lelaki itu ialah fitnah dengan dia. Ni nampak wajah fitnah ni panggil nampak dengan akal lalu dah. Sebab kalau tak imam tu orang tino, kita semaya Fatihah tasuk mana tengok bunga tahid kan. Fitnah. Nama lain utik mai rakaat acak. Fatihah tasuk rakaat dah selera habis dah. Tak. Pakai pula hak ketak-ketak. Jadi tak ada kena semaya ke darah kita nampak. Fitnah tu, fitnah dengan dia, fitnah. Lepas tu panjang lagi pembahasan dia dan insya-Allah tu agak dah setengah tu baca-baca sedikit. Pendapat ulama Hanafi dah, pendapat ulama Hanafi. Ambil sikit lagi boleh. Ada pun imamah perempuan bagi perempuan. Talik bawah tu dah. Muka sana lah. Sambung sana. Time tino makmum tino. Maka harus ia diisi jumhur ulama. Termasuk jumhur tu mazhab kita Syafi'i tu. Syafi'iyah tu tengah tu. Tina sama tina tak apa. Mereka itu berdalil dengan hadis Ummu Warakah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam azina laha anta umma nisaa ahli dariha. Bahawa Nabi memberi izin baginya, bagi Ummi Warakah, bahawa menjadi imam kepada perempuan ahli rumah dia. Tak apalah mau jadi imam kepada keluarga mu. Tapi ahli rumah tu yang perempuan lah, bukan laki-laki. Laki tak boleh. Mati di atas. Dan tidak sah mengikut qari akan ummi. Murak dengan qari ni bukan qari yang baca Quran lagu tu dak. Qari ni man yuhsinu al-Fatihata. Orang yang pandai betul huruf bacaan Fatihah. Walaupun tak betul hak lain. Apa dah? Lebat sebab semaya ni. Mana qari ni orang yang pandai huruf Fatihah sebut betul dengan tajwid makhraj betul belaka. Satu huruf pun yang tak betul tak ada. Betul semua. Dan ummi itu mana orang nisbah kepada ibu, maka murad dengan ummi di sini man yukhillu harfan min hurufil Fatihah. Orang yang cedera satu huruf daripada huruf Fatihah. Huruf Fatihah yang sebut molek belakang dah, tapi ada satu huruf yang tak pandai, dia panggil ummi. Tak pandai tu dengan bahawa dia tak ada apa ni, nak kata tak boleh lidah dia daripada asal gitu dah ke, ataupun kita katanya tak belajar lagi, kan panggil ummi belaka tu. Tapi ummi hak tak belajar taksir salah tu. Atau ummi ni mereka yang cacat cedera satu huruf daripada huruf bacaan Fatihah, dia panggil ummi. Itu dalam hukum kita ni. Balik makmum tu kalau qari nak turut ummi tak boleh. Imam ummi, makmum qari tak boleh. Dia kena sama-sama qari ataupun ummi turut qari tak apa tu. Iaitu qari. Tafsir qari tu. Mereka yang mengelak akan Fatihah.
yang mengelak ni yang pandai sebut huruf Fatihah lah. Itu yang mengelak. Mereka yang mengelak akan Fatihah dengan ketiadaan cedera satu huruf ataupun satu tasdid. Tasdid tu sadu lah. Sadu dalam Fatihah tu dia banyak tempat juga tu. Sadu Fatihah ni 14 tempat ke apa dalam Fatihah bagi bila tengok dah. Tidak sah ia mengikut akan ummi. Imam ummi tak boleh. Kita tengok bawah ke satu sikit. Tentang hukum makmum yang qari mengikut akan imamnya yang ummi. Imam itu ummi, makmum qari. Maka ada perselisihan di antara ulama. Menurut pandangan jumhur ulama, itulah Hanafi, Maliki, Hanabilah dan satu kaum jadi daripada mazhab Syafi'i kita, tidak sah qari itu mengikut akan ummi. Tak boleh. Tak sah nak ikut. Kerana imam itu dhaminun. Dhaminun itu mana yang menjamin. Kita nak jadi takmir kena jamin demo, kena sanggup. Gapo saja hak demo tu kita kena fikir belakalah. Tu dhaminun. Dan menanggung ia akan bacaan daripada makmum. Kalau takmir tu wala makmum tak ada baca pun kita kena tanggunglah. Cuba tengok al-bab muwafiq masbuk ah. Kadang-kadang makmum kisah apa Allahu akbar tunggu rakaat sekali dengan kita. Mana Fatihah makmumnya? Ditanggung oleh imamnya. Atau takmir tanggunglah. Takmir kena pikir bacaan tu. Kena pikir sebab kita bawa orang ni. Dan tak mungkin demikian itu pada ummi. Maka orang nak tanggung orang ni dia kena orang tu qari. Kalau ummi tak boleh. Kerana tak kuasanya di atas bacaan ummi ni. Adapun kaum qadim daripada mazhab Syafi'i itu maka harus boleh weh dasah mengikut qari itu akan imam yang ummi. Ini kaum qadim. Maka dalam fatwa mazhab ni yang kita duk pakai di hari ni kita pakai pendapat kaum jadi bagi Imam Syafi'i. Kaum qadim tu kita tinggal. Tapi bukan semua. Ada beberapa masalah sahaja yang kita masih pakai kaum qadim. Kalau tak silapnya lebih kurang 16 masalah. Nah, 16 masalah yang masih kita duk tetap pakai kaum qadim bagi Imam Syafi'i. Kita tidak guna pendapat kaum jadi Imam Syafi'i. Tapi hal lain semua tu kaum jadi belaka. Ada satu tajuk khah tu kitab dia tu. Ada sebuah kitab tu yang kita belilah. Dia pembahas, dia bahas tentang masalah al-muftabih pada kaum jadi dan kaum qadim. Jadi yang kita masih guna tu al-muftabih kaum qadim tu ada lebih kurang 16 masalah. Cuma tak ingat nak sebut. Maka di antaranya yang kita masih tetap pakai kaum qadim bagi Imam Syafi'i di antaranya itulah didobikkan waktu sembahyang maghrib. Nampak tak? Waktu maghrib ni kalau mengikut kaum jadinya start je. Bak jatuh matahari orang buih, ambil air semaya, pakai kain sarung baju, hafaz jadah, semaya, sudah biarlah. Dan sunat 2 rakaat. Sudah sunat tu, maka masuk waktu isya. Itu pendapat kaum jadid bagi Imam Syafi'i. Maka di hari ini boleh dikatakan seluruh dunia kita tak pakai waktu tu. Semua pakai waktu kaum qadim. Kaum qadimnya bila jatuh matahari selama mana syafaq merah tepi langit tak habis, selama tu maghrib masih ada. Jadi panjang sikit. Apa dah? Sebab tu sampai pukul 7 lebih hari ni. Kalau kaum jadi siap sudahlah. 10 minit gitu boleh dak. Kita pergi dah kita. Maka harus dasah mengikut qari akan imam yang ummi pada solat sirriyah. Dia tafsir juga. Tidak pada solat yang jahriyah. Mereka tak apa, zuhur, asar. Tapi kalau turut takmir sembahyang maghrib isya, tak boleh takmir ummi, tak sah. Dia tafsir jugalah. Bahkan menjalani oleh Imam Al-Muzani. Ini dia panggil sebagai ashab, anak murid Imam Syafi'i ni. Kepada sah mengikut dengan dia semata-mata. Itu pergi bukulah dalam kitab Marajat yang kita sebut. Adakah sah solat qari yang mengikut ummi itu? Jadi kalau qari turut ummi itu sah tak? Ulama qari apabila mengikut dengan imamnya yang ummi. Kerana ketiadaan sah
Biduk solatnya atas solat ummi. Sebab kita nak turut tak boleh. Jadi batas apa kita lah. Seperti demikian itu juga batas sembahyang ummi yang mengimami akan qori. Batas juga. Si ulama Hanafi dan Maliki dan Syafi'i pada kaum jadi masalah dah khilaf jugalah. Masalah. Jadi kita ambil pendapat muktamad dalam mazhab kita lah. Teime kalau sama sekali apa dah? Makmum kalau qari tak sah ikut sama sekali teime yang ummi gitu ya. Pergi situ? Sudah. Teime tak pandai Fatihah. Makmum pandai Fatihah. Pendapat muktamad tak sah diikutkan. Batas manja. Gitu ya. Iaitu dhamir tu ummi pula tu. Iaitu hak ni hak belakang ni. Hak tadi iaitu qari. Iaitu ummi tu mereka yang mencederakan Fatihah. Mereka yang mencederakan Fatihah dengan satu huruf ataupun satu tasdid. Maksud cedera ni yang panggil baca tak betul lah dengan hukum ahkam tajwid dengan makhraj pun tak pandai. Tak pandai nak baca sebut tak betul huruf lah. Kalau kita misal baca kita sebut ra, la, telo cara dia, ialah panggil tu ummi lah. Siratal ladzi dengan za, siratal ladzi tu bunyi dengan zai. Tu dia panggil cedera satu huruf dah tu. Satu huruf. Syarat sah mengikut makmum akan teimih. Ni kita masuk mengaji bab syarat. Syarat sah mengikut makmum akan teimih ni ada berapa syarat? Bermula syarat qudwah. Qudwah tu mengikutlah. Itu beberapa perkara. Mula-mula sekali pertama, hendaklah muwafaqat aturan semaya keduanya imam dan makmum. Itu muwafaqat. Semaya tu kena semaya wi sama, wi serupa. Kalau semaya tak serupa tak boleh. Mungkin depannya akan royak lah. Kita baca selalu. Maka tidak sah jika bersalah-salah. Semaya tak serupa aturan. Seperti semaya fardu yang maktubah di belakang orang semaya gerano. Dia tak serupa. Semaya gerano ni, dia rakaat 2 kali, dia qiyam 2 kali, dia i'tidal 2 kali. Itu maka kita nak turut dia semaya tak boleh muka dia rakaat 2 kali dah dia. Mai gerano. Semaya kafiyah akmal dah. Adapun kalau semaya biasa ni tak ada apa lah tu serupa je. Dan akasnya, akah ni orang semaya gerano lek belakang tu imam semaya fardu tak sah tak? Tak boleh kat tu. Ataupun semaya yang maktubah, kita baca habis matan dulu. Ataupun semaya yang fardu di belakang orang semaya jenazah. Tu imam semaya banyak. Kita mai di belakang solat fardu zuhri. Imam tak ada rokok yang banyak-banyak, 4 takbir sudah 40 kok. Takbir sekali pula kok. Tak. Walak-lak tu. Imam bukan nak duit. Itu kifayah kah? Dan akahnya. Jadi akah ni masalah semaya jenazah sebelah belakang semaya fardu. Tak boleh kah? Sebab aturan semaya tu dia tak sama, tak serupa. Ataupun semaya jenazah di belakang orang yang semaya gerano. Tak serupa belakang tu. Dan akasnya. Itu sebagai mata. Kita turun kepada nota kaki muka surat 155. Tengok. Berkata fuqaha kita Syafi'i. Ini kita ambil kita dulu. Di antara syarat-syarat sah mengikut itu ialah muwafaqat peraturan semaya keduanya, yakni imam dan makmum. Kena peraturan sama lah. Pada perbuatan yang zahir. Perbuatan zahir rakaat sujud ni lah. Dan tidak disyaratkan bersatu dua semaya. Tidak bersatu. Bukan kata kena zuhur sama zuhur, asar sama asar. Tak. Waktu mana-mana tak apa. Tapi semaya tu kena cara buat tu cara serupa. Apa dah? Itu.
Dan di atas demikian itu sah ikut mereka yang semaya tunai dengan mereka yang semaya qada. Boleh ya? Hak boleh puasa nak tahu dah. Hak semaya tunai tapi tu sunat dengan fardu tu suku. Dah. Hak tarawih dah kan. Kita semaya esok, tak mai tarawih, tak apa. Abak semaya tu atur ke sama. Sama lah. Padahal rakaat tak sama, tak apalah kita mufarakah yang bersalah kita buat dah kita lah tu. Atau suku tu al-fardu khalfan nafli, itu bahasa suku tu. Dan orang yang semaya fardu dengan imam yang sunat ha ni. Lah ni. Makmum semaya fardu, makmum semaya isya, di belakang tu imam semaya sunat, tu imam semaya tarawih. Boleh? Hak baru siapa dah. Jadi kalau kita nak semaya tarawih selalu, tak boleh moga isya tak buat. Kena ingat molek kan. Kita mari temeh dak tarawih dah kita pun tarawih khatib pada hak isya tak buat lagi. Hukum tak sah. Kita belajar dah tadi tarawih ni waktu ba'da salatil isya. Dah. Tu. Dan orang yang semaya tunai zuhur dengan asar tak syarat bersatu boleh. Dan dengan segala akahnya. Artinya orang yang semaya qada dengan orang semaya tunai, orang semaya sunat dengan orang semaya fardu, akah tadilah. Dan pada asar dengan zuhur, kerana ditilik kepada ittifaq perbuatan dalam solat. Dan jika berlainan niat sekalipun, niat tak ada sama, niat suku-suku, maka dibolehkan. Dan seperti demikian juga mana harus bersolat zuhur dan asar dengan subuh dan maghrib. Boleh juga. Jadi kita semaya zuhur di belakang subuh dan mu'tamim waktu subuh. Boleh. Dan harus subuh di belakang zuhur. Boleh juga. Tamim waktu zuhur, ni semaya subuh. Pada pendapat yang azhar si fuqaha Syafi'i. Dan harus bagi seorang pada ketika itu keluar dengan niat mufarakah ataupun menati imam supaya beri salah serta imam. Jadi moga kita subuh kat imam waktu zuhur. Imam waktu pak kita dua, kita mufarakah cara kita ataupun kita nak tunggu imam dua tu. Dan ialah yakni menanti imam tu yang afdal. Tunggu wisalah sekali dengan imam. Tetapi yang paling aula padanya ialah infiraq, yakni ketunggalan. Apa ketunggalan? Subuh kan demo zuhur. Ai sukulah. Dak gaduh ana loh tu, aulanya infiraq. Semaya keseorangan, semaya seorang. Maka jika bersalahan, syarah lagi dah. Maka jika bersalah perbuatan keduanya makmum dan imam itu seperti solat maktubah dan gerhana ataupun janazah. Nescaya tidak sah mengikut pada demikian itu atas yang sahih. Kali kita ada muqabil sahih tu. Muqabil sahih kata sah. Tapi sah sekadar sikit ya. Ni. Berarti muqabil sahih depan dah sebut dah tak sebut tu ayat belah. Tu imam semaya banyak, makmum semaya zuhur. Kalau mengikut pendapat sahih, memang tak sah lah kalau makmum turut tak imam. Tapi kalau muqabil sahih, sah makmum semaya zuhur di sebelah belakang tak imam semaya banyak. Tapi sah sekerak je. Tak imam takbir je, takbir juga. Bila tak imam takbir kedua, jangan takbir kedua, kena rokok dia. Bila sampai situ, yang farakah cara dia. Jadi sah turut pada awal-awal. Nampak dah? Tu muka bersahih dari situ. Hak sahih pakai kerapah. Sudah bergaduh, tak sah. Berupah main tu tak. Tu sahih. Nampak dah? Dan saja tidak sah mengikut pada demikian itu atas yang sahih. Kerana menyalahi peraturan semaya, solat. Dan kerana teruzur mutaba'ah sertanya. Tapi kalau ngikut pendapat muqabil tadi, dia bukan uzur belakang mutaba'ah tu. Dia boleh mutaba'ah setakat mula-mula, tak ada masalah lah. Temeh takbir mula-mula Allahu Akbar baca Fatihah. Makmum Fatihah ke? Bila temeh takbir yang kedua banyak-banyak, makmum jangan takbir lah, muka tak ada takbir dia. Tinggal sekat tak. Mana farakah setakat tu, dia boleh sekadar Fatihah. Sah mutaba'ah juga. Betul.
Atuh dalam mazhab kita tu hurai saat ni tu. Adapun bawah tu mazhab jumhur tu. Nah, jumhur ni kita ambil sikit lah. Adapun pendapat jumhurul fuqaha, hak bukan Syafi'i ni. Mereka berkata disyaratkan pada mengikut itu bersatu dua semaya, imam dan makmum. Ni kena bersupa. Kena semaya satu, zuhur sama zuhur, asar sama asar, ngorik sama ngorik. Semaya tula. Bersatu dia panggil. Kerana iktidak itu ialah membinakan tahrimah atas tahrimah. Tahrimah itu mana takbir lah. Takbir makmum dia atas takbir bagi teimam. Iktidak dia panggil, mengikut. Maka muqtadi itu mengakad takbiratul ihramnya itu tak kalau sudah terjadi baginya takbiratul ihram teimam. Muqtadi ni makmum ni dia nak takbir ni dia mesti kena wisudah takbir teimam dulu. Tu hak kita lagu tu juga. Maka tiap-tiap barang yang terjadi baginya tahrimah imam, takbir imam, harus dibinakan atasnya pada muqtadi. Boleh makmum nak ikut. Itulah pendapat mazhab hak jumhur hak jumhur. Kita pergi pada sana sikit, kita tinggal situ sikit. Akal satu tu pada kata di belakang orang semaya jenazah. Kita hurai dah tu, kita baca ibarat sikit. Disebut dalam kitab Jama'. Jama' ni Jama' Fathul Wahhab ni, bukan Jama' tafsir dak. Jama' Fathul Wahhab. Disebut dalam kitab Jama', ining ni hak mana? Hak kata tak sah semaya fardu lek belakang jenazah ni. Tu ining. Berlaku atas pendapat yang sahih. Muqabil dak lagi. Ni muqabil dia. Dan muqabilnya yakni muqabil sahih. Dan muqabilnya yakni muqabil sahih bahawasanya sah ia. Tapi ia sah sekerat lah. Mugaddar di Fatihah. Hak kia mula-mula. Lepas tu bila takbir takbir yang kedua, kita tak boleh turut dah tu. Kerana mungkin, kerana boleh, kerana dapat mengikut pada setengah. Walau tak semua tapi setengah boleh. Apa dah? Kita turut setengah tak apa, tak masalah. Dan wajib di atasnya atas apa? Atas makmum, muqtadi. Muraikan tertib dirinya. Jadi lepas tu kita kena cara kita dah lah. Kita kena raikan tertib kita dah lah. Nak turut takbir tak boleh dah, turut selera habis. Dan tidak mengikut akan dia akan takbir pada semua takbir. Turut belakang ni banyak kat kita pun. Muqabil sahih dah baca dah. Ni muqabil sahih. Dan pada solat gerhana pula mengikut akan dia pada rakaatnya yang pertama. Ni boleh ikut ni. Sebab semaya gerhana ni kita dah maklum semaya 2 kali rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali i'tidal. Maka boleh kita ikut rakaat yang pertama, yang kedua tak boleh lah. Kamar dia mengangkat ia dan mufarakah ia akan dia. Ataupun ia menunggukan dia hal keadaannya rakaat. Boleh juga tu. Hingga bahawa rakaat yang kedua. Maka i'tidal ia dan sujud ia bersertanya. Dan tak boleh menatikan dia kemudian daripada mengakak. Kerana bagian yang ada padanya daripada memanjangkan rukunnya pendek. Bila kita panjang rukun pendek tak sahnya batas manjang. Atau kita buka dalam Jama' lah, kita ambil sebagai terjemah dia. Ibarat hak asal tu kita telah sebut sini. Kita pergi ke muka 158. Hukum semaya fardu di belakang orang semaya sunat. Al-muftaridu khalfal mutanaffil dia panggil. Orang yang semaya fardu turut takbir semaya sunat. Boleh puasa lah, boleh puasa. Boleh puasa lah je tak? Kebanyakan gitulah kita pergi ni moga pergi tarawih pun pergi hujung-hujung agak kata dua rakaat sudah ngewiting dengan takbir lah. Hujung-hujung dah. Takbir pula mau mari dah. Dan tidak mengapa bersalah-salah niat imam dan makmum. Niat suku-suku kah? Takbir niat tarawih, makmum niat fardhu isya tak masalah. Abad semaya tu aturan sama. Rakaat, qiyam, i'tidal, supa. Cuma rakaat bilangnya tak sama. Tu hal lain tu. Dan sah mengikut orang yang semaya fardu akan orang yang semaya sunat. Ni boleh, tak ada khilaf ulama dalam mazhab kita lah. Bahkan jumhur, cuba tengok. Akal satu turun di bawah.
hukum mengikut orang yang semaya yang bersolat fardu di belakang orang yang bersolat sunat itu. Maka menurut pendapat jumhur fuqaha. Fuqaha ni siapa jumhur? Hanafi, Maliki dan qaulun yang mukhtar di Hanabilah. Jadi Syafi'i itu tak masuk. Mereka berkata, ini mazhab mereka ni, bukan kita. Tidak harus mengikut muftarid, yakni orang semaya fardu, dengan mutanaffil, yakni orang semaya nafal, yakni sunnah. Itu masalah ni jumhur ni tak boleh. Jumhur ni bukan Syafi'i lah. Syafi'i tak, kita boleh. Mana jumhur katanya, kalau kita buat fardu di belakang orang semaya sunat tak sah. Maknanya tak boleh kita nak semaya Isya di belakang tu imam buat tarawih. Tak boleh. Atau jumhur. Turun bawah. Dalil sah. Dalilnya hadis sabda Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaihi. Tempat dia ambil la takhtalifu. Situ tempat dia ambil. Kata fuqaha Syafi'iyah. Ni hal mazhab kita ni, kita berat sikit. Dan ialah riwayat yang kedua bagi fuqaha Hanabilah, sah mengikut muftarid dengan mutanaffil. Boleh. Orang semaya fardu turut makmum turut imam semaya sunat boleh. Tetapi dengan syarat muafakat peraturan semaya keduanya. Supaya lepas sebut tadi dah. Kerana bagian yang warid di dalam dua sahih Bukhari dan Muslim, anna Mu'adha kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam isya al-akhirah summa yarji'u ila qaumihi wa yusalli bihim tilkas salata. Artinya bahawa Sayyidina Mu'adh ni adalah ia bersolat serta Nabi akan solat Isya. Kemudian beliau balik dan pulang kepada kampung dia lah, kampung tu. Maka beliau bersolat pula dengan mereka kaum tu. Akan demikian itu semaya. Padahal kalau kita mari semaya dia hak mana? Hak mula-mula fardu. Hak yang kedua jadi sunat. Bila jadi sunat, dia jadi tikmih. Kaum dia turut dia. Itu dalil katanya boleh fardu turut di belakang imam buat sunat. Jelas. Turun 5 baris. Disebut dalam Hasyiah Jama'. Maka sah Isya di belakang tarawih. Itu jelas lah. Kitab fiqh Syafi'i kita ni. Seperti bagi jikalau mengikut ia pada zuhur dengan subuh. Supaya dengan zuhur turut di belakang subuh lah. Boleh. Zuhur kok mana subuh ke 5 malam ni? Ya qadha zuhur. Tak ada apa lah. Tahu pun kita kata dia waktu zuhur tapi dia mau ni qadha subuh. Boleh kau ni. Tak waktu situ. Maka apabila memberi salat imam, nascaya berdirilah ia yang makmum. Bangun ada memberi salat kak. Supaya sempurna ia, yakni akan semaya ada dah akan semaya dah. Dan ya aula baginya itmamkan dia dengan keseorangan. Soranglah aulanya comel. Maka jika mengikut ia dengan dia pada kali yang kedua pada 2 rakaat yang lain daripada tarawih, harus ya misalnya seperti munfarid yang ikut pada pertengahan solatnya dengan orang lain. Dia sama buat 4 belakang ni, tapi 2 pertama tu dia tak ada ikut dak, dia ikut 2 rakaat akhir je. Sama 4 belakang. Tu boleh juga, harus. Dan sah subuh di belakang Aid. Aid ni yakni semaya hari raya. Dan semaya minta hujan dan akahnya. Kerana muafakat atau perbuatan kedua. Sebab semaya itu dia panggil rupa tu sama. Dan ya aula baginya bahawa tidak muafakatkan dia pada takbir yang lebih. Takbir lebih. Serut turutlah. Tidak muafakat akan takbir pada takbir lebih. Jika ia semaya subuh di belakang semaya raya. Abad semaya raya ni masalah takbir takbir itu dia kena 7 kali hak takbir sunat. Pas kita buat subuh, tak usah duk takbir situ. Tinggal nama takbir katik tu. Aulanya gitu. Ataupun minta hujan. Habis kata. Kita gila sana.
Kalau mati sikit. Dan mengikut orang yang semaya tunai akan yang semaya fardu. Akan yang semaya qadha. Tu nak tengok qadha. Sama boleh kata. Dan mengikut orang yang semaya panjang akan orang yang semaya yang pendek. Panjang ni rakaat banyak lah. 4 turut 2 kan. Boleh. Seperti mengikut yang semaya zuhur akan yang semaya subuh. Harus belaka tu boleh belaka tu. Dan dengan akas. Yakni subuh. Balik belakang semaya zuhur. Boleh tak? Segala 3 surah ini. Sebut. Faham kisah ni. Akan satu turun bawah sikit. Kata Syekh Daud Fatani dalam kitab Bughayatul Tulab. Maka jikalau ada semaya imam terpanjang daripada semaya makmum. Makmum tu pandak tak imam panjang. Maka memilih makmum itu tak ada kala selesai tahiyatnya antara niat mufarakah. Memilih tak ada itu. Antara tu niat tak ada situ. Pilih antara niat mufarakah dan beri salam. Tak dia. Ya nak beri salam ke nak niat mufarakah itu terpulang kepada makmum lah. Dan antara menanti salam serta imam boleh tak? Niat mufarakah beri salam ataupun tunggu tak imam beri salam. Sebab tak imam dia 2 kita 4 kan ni. Bukan. Apa dah? Tak imam tu 4 kita 2 lah. Aku tu. Tak imam 4 kita 2 kan. Jadi kita buat subuh, tak imam buat zuhur. Maka bila kita cukup 2, kita nak mufarakah cara kita, nak beri salam, boleh satu cara. Ataupun kita tunggu cokoh dalam duduk, nanti beri salam tak imam. Atau sebut syadak tu. Maka iaitu, yang ni menanti salam serta imam. Afdal, terafdal. Jika ada muafakat tepat tahiyatnya, mana tahiyat yang pertama hak dia tu, tahiyatnya kedua kita dah. Tu muafakat dia panggil. Seperti semaya subuh di belakang imam semaya zuhur. Dan jika tidak, seperti semaya maghrib di belakang semaya isya. Tempat tak muafakat tu. Maka wajib bagi makmum itu niat mufarakah. Nak tunggu tak boleh. Ataupun muafakat pada tempat tahiyat kedua. Tetapi tidak duduk imam bagi tahiyat awal. Maka wajib makmum semaya subuh itu mufarakah. Tidak harus ia menanti akan imam. Ini buka dalam kitab Bughayah. Al-Umdah juzuk 4 507. Habis. Itu syarat yang pertama. Kita masuk syarat yang kedua. Dan syarat yang keduanya daripada apa syarat 4 ke berapa dulu? Beberapa perkara. Tak ada ayat 4 kan berapa tak. Daripada beberapa perkara muka surat 155. Syarat yang keduanya yakni daripada beberapa syarat. Wajib mengikut makmum akan imamnya. Wajib orang jadi makmum kena turut tak imam. Kalau niat turut tak jadi. Niat mengikut buat semaya tak turut. Ke mana pula? Tak boleh. Kedua bawah. Ataupun dikatakan mutaba'atu imamin. Mutaba'atu imam. Yakni disyaratkan bagi sah iktidak itu ialah bahawa mengikut makmum akan imamnya pada segala perbuatan semaya. Jadi kena turut tak imam lah. Tak imam buat apa. Perbuatan semaya tu. Tidak pada segala perkataan. Perkataan tu sudah turut belakang lah. Kerana ya rukun qauli ya sikit ya Fatihah, tahiyat dan tawabik tahiyat tu selawat ke apa tu. Ya tak banyak kan dia dah. Perbuatan kena turut. Maknanya kalau rukun qauli ke apa ni kalau kita nak baca dulu tak ada masalah. Tak imam lambat baca dulu boleh. Tapi kalau fi'li tak boleh. Fi'li ni kena tak imam pergi dulu kita turut belakang. Situ. Dan hasil mutaba'ah itu dengan bahawa terkama dia permulaan perbuatan makmum itu daripada permulaan perbuatan tak imam. Bukan nanti sudah tak.
Ta'imeh rokok, kita rokok. Ta'imeh sujud, kita sujud. Bukan nanti tidak ta'imeh. Pendek katanya, ta'imeh gipak itu teruk lalu dah. Ini rapat-rapat dia lah. Dan bahawa terdulu permulaan perbuatan makmum itu di atas selesai imamnya itu daripada perbuatannya. Mana dalil kata mutaba'ah ni? Sebagai dalil. Dan hadis ni lepas sebut dah. Kerana hadis yang riwayat oleh Abu Hurairah katanya bahawa Nabi SAW bersabda ya, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi fa iza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikutikan dengan dia. Imam duduk depan tu, kita nak turut dia. Tak turut tak boleh. Maka apabila ia bertakbir, ia imam, maka hendaklah kamu bertakbir. Maknanya selepas takbir, kita pun takbir turut dia lah. Kalau takbir, ya hak takbir lah. Rukun qauli tu, hak lain daripada takbir tu tak apa, kita nak buat dulu. Tapi kalau rukun qauli hak takbir ni syarat kena takbir dulu baru kita turut belakang. Adapun bacaan Fatihah, tahiyat, maka hak tu kena takbir apa ni kena siapa-siapa dulu ikutlah. Saleh lagi. Saleh ni kena takbir wi saleh dulu, kita turut belakang dia. Kalau kita wi saleh dulu, mana kita kena mufarakah. Wi saleh nah. Sebab kita mutabaah dia. Maka wajib makmum takhirkan takbiratul ihram daripada sekalian takbiratul ihram imamnya, imam makmum. Faham pada sekalian itu makna wisuk takmir dululah. Kalau takmir tak ada suk dia akbar tu kau dulu kita. Takbir kita kena wi habis takmir dulu. Takbir takmir. Takmir dah Allah, kita belakang Allah halal ke tu. Dia tak habis lagi. Dia kena witik punya bar, baru tak apa. Allahu Akbar, kita belakang Allahu Akbar. Tu takbir kita kena wi habis takbir tak imi. Kalau mai duk berlari duduk belakang tak boleh kata. Dan jangan mendahulukan imamnya dengan dua rukun fi'li. Ini syarat ni. Geti jangan mendahulu. Dah kita turut ta'imih, kita jangan rugi dulu. Turut belakang dia. Artinya, kalau kita turut, kita buat dulu pada ta'imih dua rukun fi'li, hukumnya batal. So, tak apa lagi? So, dua tak boleh lah. Ta'imih tak rakak, ya rakak dah. Ta'imih tak ada sami Allah lagi, ya sami Allah dah. Habis punah. Ada. Dan jika tidak panjang keduanya, dua rukun sekalipun. Walau rukun pendek. Rukun pendek ni apa kata? Tidak duduk antara dua sujud. Pendek tu. Maka sekalipun dia panggil batas dan batas semaya. Misal, aku satu bawah. Seperti rokok makmum dulu daripada ta'imih. Semaya nak turut orang, jadi dulu. Tak. Maka apabila dikadaki oleh imam akan rokok, maka bakit makmum dah rokok. Ada dua dah tu. Imam turut belakang dia. Maka apabila kandak bakit makmum, maka rokok tu imam. Maka apabila kandak bakit imam daripada rokok, maka sujud oleh makmum. Batal semaya. Batal. Maka batallah semaya makmum itu apabila ia sujud. Jika ada ia sengaja lagi pula aling tahu dengan haram. Dia kait lagi tu kata batal tu. Jika sengaja, patu lagi pula tahu kata haram. Dan jika dengan terlupa, tak atas ni, ataupun jahil dengan haram, maka tidak batal dengan dia, tak batal semaya dengan dia, dengan terdulu dua rukun tak ni. Jadi tafsir lah, kalau sengaja batal, kata sengaja tak batal. Tapi tak batal pun diulangikan demikian itu rakaat kemudian daripada salat ta'imih. Nak tambah suku lah. Atau nak tambah suku pula. Abang sana yang panggil pun tidak dibilihkan rakaat bagi dia. Itu bukanlah kitab Mu'tamad bagi Dr. Muhammad Zahili. Bersalah yang dulu makmum akan imamnya dengan satu rukun fi'li. Lesar tak puasa. Seperti bawa rakaat makmum sebelum ta'imih. Ta'imih tak rakak, ya rakak dah. Ataupun memulai bangkit yang tidak, ya sebelum pada rakak ta'imih.
maka tak batal demikian itu. Karena bahasa demikian itu perbuatan yang sedikit. Atau tak apa tu kalau so tu dia panggil bila sikit. Akan tetapi pada rukun fi'li dengan tidak uzur itu haram. Dan rukun fi'li. Rukun qauli tak apa dulu pada takmir tak haram. Tak apa tu. Hak satu rukun kalau tak ada uzur ke apa haram. Batal tak? Batal tak batal. Tapi kalau dua punah. Tak punah dah. Dan jangan terkama dia daripada takmir dengan dua rukun yang tersebut. Rukun apa? Rukun fi'li. Jangan terkama dia tu dengan tiada uzur. Maknanya kita takhalluf. Takmir rakaat atau rakaat lagi, takmir i'tidal kita tak i'tidal lagi. Dah baca lagi kita. Ini masalah hak ta'azzur ni ada ni. Jemaahkan 3 rukun yang panjang. Depan sebut tu. Kita semaya salah insyaAllah. Dan kita sambung bahasa sikit lagi ya. Kita baca lagi. Dan jangan terkama dia daripada Allah Alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana bil alim. Dawur qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, tasma ya sah.